والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jadi kita bertista kita Safinatun Najah kita ni bahawa molek kita dah mengaji dalam bab jemaah imam dan makmum. Maka di situ tu temung satu masalah berkait dengan masalah takhalluf, yakni syarat nak sah kita ikut. Maknanya seorang nak jadi tok imam tu makmum tu jangan ke belakangnya daripada imam. Dua rukun jangan lepas pada tok imam dua rukun kalau nak turut dia ke. Maka situ dia sangkut dengan masalah muwafiq masbuk sikit. Maka patut kita kena ngajilah. Hak ni je kait wajib pula tu. Bukan kata sunat-sunat tak. Fardu ain atas tiap-tiap orang yang nak jadi makmum. Nak jadi makmum tu. Maka kita pilih kitab ni sebab alih ya. Kita alih risalah kecil tapi memadai dah untuk tahu hukum-hukum muwafiq dan masbuk. Tu ibarat dia pun tak jadi payah sangat. Cuma ibarat kecek pe dia kerana orang tu orang Malaysia. Tapi dia orang Kelantan je. Ustaz Hassan bin Ahmad ni dia buat hipun ni mari daripada beberapa kitab yang nakal mari. Seolah kata rojak ke dia tu kitab tua je juga. Tapi dia mari susung yang mudah sikit. Tu tengok. Kita tengok di muka satu tu lah. Dah. Dia kata gano? Kata pengantar ni jadi muqaddimah lah. Kata pendahuluan orang panggil. Pengantar ni maknanya bukan kata kena ke orang tu. Kata pengantar yakni muqaddimah atau pendahuluan untuk nak masuk kitab. Kata pengantar ni bukan kena ke penyusun tu. Salah faham gara-gara faham kata bagi penyusun kitab dak. Pengantar tu sifat pada kata dah. Sifat pada kata. Kata pengantar yakni satu muqaddimah, satu pendahuluan bagi kitab ni. Orang panggil khutbah lah. Khutbah kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tu khutbah dia. Hak ni tu maklum sangat. Dia pun baca ringkas-ringkas gitu je kena ambil berkat je, ambil berkat. Bismillahi, aku mulai dengan nama-nama bagi Allah. Aku memulai dengan nama-nama bagi Allah. Dengan nama Allah.
Allah yang mana sifat dia Ar-Rahman, yang sangat memberi, yang sangat memberi kepada semua hamba dia, yang sangat memberi kepada semua makhluk dia. Tu maklum dah tu dah. Dia tak kira dak, dia wi belaka. Rahmat dia umum. Ar-Rahimi, dan yang sangat memberi dengan khusus kepada hamba yang beriman. Wah itu. Dan sangat memberi dengan khusus kepada hamba yang beriman. Hak tu rahim. Rahim tu rahmah khassah. Adapun Rahman tu rahmatun ammah. Tak serupa sikit hak tu. Rahman ni Allah Subhanahu Wa Taala beri belaka. Dia tak kira orang kafir pun dia beri, orang Islam pun dia beri, neraka ke dia pun dia beri. Dia beri semua. Hasil nikmat dia belaka. Tu Rahman. Tapi tu orang kafir tak boleh makan tidak sedap tu. Rahman dia. Rahim ni yang sangat beri juga, tapi dengan cara khusus khas kepada orang yang beriman je. Iaitulah nikmat yang halus-halus, makrifah, iman, ilmu, gapo semua jawi kepada orang yang mukmin je. Ilmu yang manfaat itulah. Ilmu yang manfaat. Tu dia. Tu masuk dalam sifat rahim belaka. Habis itu alhamdulillah, bermula segala bagai puji itu. Bermula segala bagai puji yang empat itu. Terjemah lagu tu mudah-mudah. Bermula segala bagai puji yang empat itu lillahi, berhak bagi Allah. Jadi hakikatnya hak bagi Allah. Hak bagi Allah. Hakikatnya hak Tuhan. Segala bagai puji yang empat, Allah puji zat dia sendiri, Allah puji hamba, hamba puji Tuhan, hamba sama hamba. Semua bagai puji yang empat tu hakikatnya hak dia. Serah pada hakikatnya hak dia. Siapa dia? Allah Rabbil Alamin, yang mengatur, yang mengkawal, yang menjaga, yang membelah akan sekalian alam. Al-alamin tu yakni masih wallah tu lah, barang yang lain daripada Allah dan sifat-sifatnya dikatakan alam baka. Tu Allah duk jaga kawannya. Semua barang yang alam dunia ni ataupun semua barang yang lain daripada Allah Taala, Tuhan duk atur, duk kawal, duk kontrol. Tu Rabbil Alamin. Wassalatu, dan minta rahmat dari Allah. Wassalamu, dan minta sejahtera dari Allah. Kita terjemah lagu tu ya. Wassalatu, dan minta rahmat dari Allah. Wassalamu, dan minta sejahtera daripada Allah. Minta dua-dua tu ala sayyidina nazilatani, minta turun oleh kedua-dua ala sayyidina, di atas penghulu kami, penghulu bagi kami. Siapa kami tu? Kami ni umat-umat sekalian. Siapa dia penghulu tu? Badal Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad kita. Mintalah ya Allah turunkan rahmat, mintalah ya Allah wi keselamat, kesejahteraan. Minta Tuhan tambah rahmat keselamatan tu di atas Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tak ada ayat dah, kita tak setupu sangatlah ke benda ni, muka nak royak, nak baca ambil berkat je. Kadang tiap-tiap pekerjaan yang tak mula dengan dia tak berkat. Maka ngajar tu sekadar nak ambil keberkatan, bismillah, alhamdulillah. Nak tupu kepada benda kita nak kecek tu depan lagi ni. Siapa dia Muhammad tu? Badal pada Muhammadin Rasulillah, yani Rasulin min Rusulillah, satu utusan daripada beberapa utusan Allah. Tu Rasulullah, satu utusan daripada beberapa utusan Allah. Utusan Allah ramai, jauh daripada Nabi Nuh lagi. Tu utusan Tuhan. Atas jalan orang panggil, atas pendapat yang muktamadnya, kira Rasul tu mulai Nabi Nuh. Maka utusan Allah Ta'ala. Tapi Nabi Adam tu Nabi Rasul dah, tapi Rasul kepada anak cucu dia ya.
Tu. Maka masa tu anak cucu yang juru belaka lagi ke. Jadi rasul. Tak ada umat lagi kepada anak cucu dia. Nabi dari masa tu. Mula masa Nabi Nuh ni lah timur dah syirik dengan Allah Taala macam-macam. Lalu tu Nabi Nuh ni baru dakwah penuh sungguh-hati. Tu. Maka semua rasul Allah Taala tu ramai. Utusan Tuhan tu banyak. Nabi Muhammad ni satu utusan daripada beberapa utusan Allah, daripada beberapa orang yang Tuhan utus hatta mari kepada manusia. Tu dia Rasulullah. Habis itu wa ala alihi atau pada ala sayyidina, dan minta rahmat selamat juga ya Allah turun di atas alihi, di atas segala keluarganya, keluarga Nabi Muhammad, yakni tiap-tiap orang yang beriman. Tiap-tiap orang yang beriman. Buat gitu ya, tiap-tiap orang yang beriman. Kalau kita pandai kepada makom doa ni, munasabah tu lah, munasabah. Wa sahbihi atau kepada alihi, dan minta turun di atas sahabatnya, segala kawan-kawan dia, teman-temannya, rakan-rakannya, nyo sayyidina tu. Tu minta turun di atas segala sahabat Nabi, tiap-tiap mereka yang berjumpa akan Nabi. Maklumlah kau dah ke takrif bagi sahabat. Tu kalau dia tulis. Jadi tiap-tiap mereka, itu tiap-tiap mereka yang berjumpa Nabi, yang berjumpa Nabi ketika Nabi hidup, dan beriman dengannya, dan mati dalam keadaan iman itu, dan mati dalam keadaan iman itu. Maknanya celah tu tak ada berlaku kupur dak ni. Takdir kata pergi beriman, dapat pergi kupur pula. Tu. Lepas tu Nabi mati dah. Lepas tu kau masuk Islam semula. Tak jadi. Tak jadi. Dia kira hak daripada hari tu mula temu beriman, bawa iman tu sampai ke mati. Tu dia. Maka barulah kira panggil sahabat. Sahabat ni orang dah temu je. Tak ada mengaji pun tak apa. Tak syarat kena mengaji dengan hadis daripada Nabi. Boleh jumpa ya. Jumpa je. Maksud berjumpa dapat kenal Nabi. Walaupun tak nak apa tengok pun. Supaya dengan Abdullah ibn Maktum ke, orang buta sahabat Nabi kau, dia tak boleh tengok ni. Tak berjumpa dengan mana nampak ni. Dia dapat kenal ya. Dia gagal gitu ya Nabi. Dia buta, beriman dengan Nabi. Makna berjumpa ni dapat maknanya dapat kenalkan Nabi, mengenalkan Nabi. Dalam ketika Nabi duk hidup lagi. Kalau kenal Nabi teka Nabi mati, lepas pada Nabi mati dah, kita mimpi Nabi ataupun jumpa Nabi dalam keadaan yaqazah, dalam keadaan jaga lagu tu, tak jadi juga sahabat, kerana kiranya masa Nabi hidup lagi. Tu iktibar sahabat tu masa Nabi hidup lagi. Habis itu jadi syarat sahabat ni tak mesti kena mengaji dak. Tak supaya tabi'in ni nak boleh panggil tabi'in duk khilaf ulama lagi. Setengah ulama kata semata-mata temu berkenal dengan sahabat panggil tabi'in dah. Setengah ulama kata syaratnya kena mengaji juga dengan sahabat, barulah boleh panggil tabi'in. Semata-mata temu tu tak boleh panggil tabi'in lagi. Tapi sahabat ni tak ada siapa khilaf buku ni. Semata-mata jumpa boleh panggil sahabat dah. Tu. Habis itu. Habis dah. Wasahbi ajma'in, sekalian mereka itu sahbi, takkid pada ali wa sahbi. Dua-dua tu selalulah. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu. Memandang, ni susunan baru, ya tak ada kira nahu sorah mana lah. Kalau turut nahu sorah kena maka lagi lah tu, kena jawab amma ba'du, dia kata memandang masalah muwafiq dan masbuk itu,
Memandang ni jadi apabila ditilik jadi menilik, memandang, menilik, merenung, tu memikir. Bila kita fikir, bila kita renung, bila kita tilik masalah muwafiq dan masbuk ni, bila tengok kepada masalah muwafiq dan masbuk itu, apa muwafiq nanti kira semula, ada pen lagi ya royak. Apa makna muwafiq, apa makna masbuk lagi akan dicerita. Memandang masalah muwafiq dan masbuk merupakan, apa makna merupakan? Jadi atau menjadi, jadi satu perkara yang amat penting. Bila terlilit kepada masalah ni, merupakan jadi satu perkara yang amat penting, yang sangat penting, penting sangat-sangat, penting sangat-sangat. Tu penting tu boleh kira dua, tulis situ, yakni penting bagi imam atas jalan fardu kifayah, dan penting bagi makmum atas jalan fardu ain. Tok imam ni dia tak kena mengaji tak apa bab ni. Cuma dia kena mengaji juga untuk kalau ada orang tanya, sebagai fardu kifayah atas dia. Tapi kalau makmum ni bukan sekadar fardu kifayah, fardu ain, tiap-tiap makmum kena tahu. Penting ni. Kalau tak reti hukum muwafiq dan masbuk, berdosa jadi makmum tu. Dia kena kenal suku pula hukum ni. Nak ke fadilat 27 sangat, dia kena reti juga bab ni. Amat penting, sangat penting. Dan wajib atau kepada amat penting tu. Dan wajib diketahui, wajib dibelajar sehingga ketahui. Wajib ni yakni sebagai wajib fardu ain. Ni wajib diketahui, jadi sebagai wajib fardu ain ni wajib kena tahu, kena belajar sehingga tahu oleh semua para makmum. Semua lagi, para lagi, para tu semua dah diketahui oleh semua makmum atau para makmum, sekalian orang yang jadi makmum. Para makmum yakni sekalian orang yang hendak jadi makmum. Bukan kira makmum tu iktibar ma yakunu tu, bukan kata jadi makmum lagi. Semua para makmum, semua orang yang hendak jadi makmum. Kita nak jadi makmum dah Allah, wajib kita kena tahu buku muwafiq dan masbuk. Kita nak jadi makmum bagi khalik, kita kena tahu lek makmum ni, semua para makmum, tulis pada para makmum tu. Tulis. Maka imam itu tidak wajib mengetahui masalah muwafiq dan masbuk ini. Tok imam tak wajib. Tapi tok imam dia kena cakap, kata aku ni semenjak daripada aku balik sampai mati aku ni tok imam ke, tak jadi makmum ni. Tak apa, tak kena tahu. Tapi tok imam dia kena jadi makmum orang agak satu hari dah. Maka dia kena mengaji pula buku tu. Tu itu tu kata tak jadi makmum orang dah sampai ke mati. Tu. Maka makmum kena tahu. Tu dia. Dipelajari oleh semua para makmum dan seluruh umat Islam amnya. Dan atau kepada semua para makmum lah. Dan diketahui oleh seluruh serata umat Islam amnya, dengan cara umumnya. Dengan cara umumnya. Masalah seluruh umat Islam ni tulis pada situ. Tu. Seluruh yakni wajib diketahui oleh satu orang dalam satu qaryah
sebagai fardu kifayah. Dan wajib ketahui oleh ahli qaryah yang sampai bilangan wajib sembahyang Jumaat. Kerana syarat sah Jumaat itu mesti berjamaah. Dan berjamaah itu terhenti di atas mengetahui hukum muwafiq dan masbuk. Tu kena tahu tu. Kena tahu. Sebab tu kena mengajar juga ala kampung kita tu bab ni. Kena mengajar juga bab ni. Kerana dia kena semua Jumaat. Bila kena semua Jumaat, dia kena berlaku berjamaah situ. Ni ada Allah. Tak reti lagi, tak reti bab muwafiq masbuk. Orang banyak dah. Tu. Mari tanya saya, mari orang atas tu. Mari tanya buku ni, dia otak-otak atau musalli, dia baca musalli di belakang bahjah mardiyah. Dia ngajar ke apa dia tak reti masalah tu. Kok mana dia tanya tu, nyata kata soalan dia tu menunjuk kata dia tak faham dimula lagi muwafiq dan masbuk. Padahal dia baca juga dah. Tu mari dulu. Tu. Jadi kita mikir situ, oh gitu dah. Masya-Allah. Berarti penting dah ni nah kena klik bidik. Mu mari bila dah? Covid lama mu dah. Covid lama dah berapa hari? Dah mulai 14 hari ya. Dah mau berapa hari? 20 Covid apa nama itu? Bukan tak jadi Covid lagi klik bawah ni tu tak boleh. Demo ni kalau acak ni satu masalah. Kalau tinggal lagi lama suku, kalau acak-acak klik walaupun klik mari, tapi acak klik, orang tu berhak juga dah untuk ditarikkan ponok. Dah muslim tak? Mari duduk 3 hari, raih lagi seminggu. Mari pula dah 3-4 hari, raih 2 minggu. Mari pula 2-3 hari, raih 4-5 hari. Kalau mai lagu tu nampak kena ikut orang lain ponok ya. Walai lagu tu. Dah. Tu. Ponok je orang tak cukup dah ni. Ponok tak cukup. Maka kata dia merupakan perkara yang amat penting dan wajib diketahui oleh semua para makmum dan seluruh umat Islam amnya. Kecek dengan cara umum ni, padahal kalau kira seluruh bukan seluruh sangat. Orang Tino dia tak wajib Jumaat lagi. Dan dia tak kena dengan makmum kalau dia tak jadi makmum, dia semaya seorang dia. Tu. Hamba-hamba tu kalau kira lagi cara khusus tak ada wajib siapa ke tahap tu. Tu. Kerana masalah itu dia kata ilak pada kata wajib diketahui. Sebab apa wajib kena tahu bab-bab sini kerana masalah itu, jadi masalah muwafiq dan masbuk tu, masalah ni mempunyai kaitan, mempunyai hubungan, kaitan rapat, mempunyai kaitan rapat, hubungan yang tak boleh dipisah dan diceraikan. Itu kaitan rapat. Mempunyai kaitan rapat, jadi hubungan yang tak boleh diceraikan dengan ibadat solat. Dengan ibadat solat, jadi solat berjamaah. Itu jadi solat berjamaah. Adapun solat seorang diri, dia tak ada hubungan dengan masbuk.
solat berjamaah sama ada semaya fardu yang berjamaah ataupun semaya sunat yang disunatkan berjamaah. Sama juga. Tu maknanya ada hubung kait rapat dengan ibadat solat, yakni solat berjamaah. Habis kat tu nak semaya jemaah selalu dah kena reti muafiq masbuk. Ada hubungnya tak yang tak boleh kita cerah dan tak boleh kita asingkan daripada tu. Sembahyang bagi seorang makmum mubtadah. Sembahyang bagi seorang makmum itu tidak akan menjadi sempurna. Bermula sembahyang bagi seorang makmum itu tidak akan menjadi sempurna dan sah atau kepada sempurna tu tidak akan menjadi sempurna. Tulis itu pada menjadi sempurna, yakni kalau sah pun tidak sempurna. Kalau sah pun tidak sempurna. Tu. Dan sah atau kepada sempurna tu tulis pada sah. Yakni tulis pada sah tu. Yakni tidak sah pada mula-mula lagi. Begitu. Artinya dua situ. Kalau gisah pun tak sempurna ataupun tak sah dimula lagi dah. Dua tu ya semaya makmum ni. Seorang semaya bagi seorang makmum tu tidak akan menjadi sempurna dan jadi atau sah selama mana mereka makmum tu jahil, tak pandai dalam masalah itu, masalah muafiq dan masbuk tu. Selama mana makmum tak reti masalah muafiq dan masbuk, selama itulah tak akan sempurna ataupun tak akan sah. Pada setengah-tengah masalah, pada setengah-tengah masalah sah tapi tak sempurna. Tu. Habis itu lebih-lebih lagi jika melanggar hukum-hukum fiqh dalam masalah muafiq dan masbuk, lebih-lebih lagi, jadi lebih lagi pada tidak sah, lebih-lebih lagi pada ketiadaan sah itu. Jika melanggar, jika melampaui oleh makmum hukum-hukum fiqh dalam masalah muafiq dan masbuk ni. Apa makna melanggar? Tulis itu dengan bahawa buat tidak betul dengan hukum yang ditetapkan. Dengan bahawa buat tidak betul dengan hukum yang ditetapkan. Tu jadi buat tak betul dengan cara. Nanti tengok boleh tahu. Kita ngaji ni kita tahu dah kata hak kita nak buat tu kena ke tak kena. Ke pasing mana? Tu dia kata. Habis itu nampak dah. Tetapi sungguh pun mempunyai kaitan rapat dengan ibadat sembahyang. Istidrak pada mempunyai kaitan rapat tu lah. Sungguh pun ada kaitan rapat dan ada hubungan yang rapat dengan ibadat sembahyang jemaah. Tetapi apa yang berlaku, tetapi perkara yang berlaku kepada masyarakat Islam umumnya, umum masyarakat Islam umumnya, yakni masyarakat Islam dengan cara ratanya, apabila ditilik dengan cara umum dan rata, benda yang berlaku kepada masyarakat Islam pada masa kini, pada masa sekarang. Kini tu bahasa baru aja tu. Masa kitab tak ada lafaz kini tu. Tu bahasa kitab ada. Tetapi perkara apa, jadi perkara benda yang berlaku, yang timbul kepada masyarakat Islam umumnya, bila ditilik umumnya tu, yakni bila ditilik dengan cara umum. Tu bila ditilik dengan cara umum, benda yang berlaku kepada masyarakat Islamnya berlaku tu pada masa kini, pada masa sekarang, pada masa musannaf lama dah. Tu musannaf kita, tapi tak apa 1 tahun lagi, tak ada 50 lebih kurang tu ya. Tu masa dia tu pun
Berlaku dah. Lepas tu masa kita ni teruk benar. Teruk benar lagi. Berlaku pada masa kini. Apa dia? Bahawa tu khabar tu, benda tu mubtada. Apa tu mubtada. Tetapi perkara yang berlaku kepada masyarakat Islam umumnya pada masa kini ialah bahawa pada kebanyakan mereka umat Islam, kebanyakan umat Islam tu menjadi kesukaran, menjadi susah, menjadi payah untuk memahami, untuk nak belajar dan faham masalah muwafiq dan masbuk. Jadi payah sikit. Payah sikit umat Islam kita, khususnya umat Islam dalam bahasa Melayu kita. Umat Melayu ni payah sikit. Menjadi kesukaran, menjadi kesusahan, menjadi kepayahan untuk memahami, untuk belajar hingga faham masalah muwafiq dan masbuk. Nak mengaji faham bab muwafiq masbuk ni payah sikit. Payah sikit dalam masalah ni. Masalah ni. Tu. Sebab apa? Kalau dulu menjadi kesukaran untuk memahami masalah muwafiq dan masbuk. Memahami dengan tepat, faham dengan tepat, dengan lengkap, dengan meliputi, mengikut hukum fiqh. Nak faham meliputi turut hukum fiqh tu payah sikit Muslim. Terkesukaran sikit, susah sikit untuk memaham, untuk belajar sehingga faham masalah muwafiq dan masbuk. Memahami dengan tepat. Apa tepat? Dengan lengkap, dengan meliputi, merangkumi, mengikut hukum fiqh tu. Jadi susah sikit umat learning nak mengaji bab tu. Pasal apa jadi payah Boleh jadi barangkali kesukaran yang mereka hadapi itu, kepayahan yang mereka berjumpa dan merasa itu, boleh jadilah kepayahan yang mereka rasa dan berjumpa tu adalah disebabkan oleh beberapa faktor. Bahasa real lah. Disebabkan oleh beberapa faktor, beberapa punca, beberapa kih. Boleh jadi sebab hak jadi payah sangat tu untuk nak faham masalah ni, boleh jadi disebab oleh beberapa faktor, beberapa punca, beberapa sebab. Di antara beberapa faktor tu disebabkan buku-buku atau kitab-kitab yang menghuraikan masalah muwafiq dan masbuk dengan cara yang mudah serta dengan bahasa yang senang adalah sangat berkurangan sekali. Yalah tu. Sebabnya buku-buku atau kitab-kitab yang menghuraikan, yang menyatakan masalah muwafiq dan masbuk tu, menghurai tu dengan cara yang mudah. Dengan cara yang mudah untuk dipaham, serta dengan bahasa yang senang. Dengan takluk, tulis takluk malam tu, tak ada takluk banyak tak apalah. Menghurai dengan cara yang mudah serta menghurai dengan bahasa yang senang. Yang senang ini, yang senang dipaham. Tu. Kita hak kecek bab tu dah. Kecek masalah muwafiq masbuk dengan cara yang mudah faham dan bahasa yang mudah reti tu adalah sangat berkurangan sekali. Adalah sangat jarang-jarang berjumpa. Sangat-sangat jarang, berkekurangan sekali. Jarang-jarang berjumpa lah sekali. Kalau masyarakat Melayu kita tu, bahasa Melayu hak mudah faham tu tak ada kita. Dulu sikit dah kata kitab syarah tu Al-Bahjatun Mardiyah. Selepas daripada kitab Musalli ada di belakang risalah sikit tu, kitab bicara muwafiq masbuk. Tu pun duk pening ibarat dia tu lu. Pergi baca tengok, tak percaya. Kitab syarah kita. Nak kecek bab tu. Lain daripada tu tak temu lagi kitab Jawi. Masa dulu masa hak syarah. Kitab berkait dengan muwafiq masbuk tu. Malaikat disebut dalam kitab fiqh besar-besar dengan cara jepuk. Nak mari hipung biar di satu bab sebuah kitab tu tak ada. Pada masa hari tu
Boleh dah orang itu pun tak ramai mana lagi. Umat Islam tu tak jadi banyak sepuh ni. Tu. Tapi lah ni alhamdulillah kita lagu ni tu jadi banyak. Banyaklah sikit. Tu berkaitan dengan Muhammad Masbuk yang hak mudah faham. Salah satunya kitab ni saya rasa ni mudah faham. Kerana bahasa tu bahasa baru tu. Bahasa baru dia tak jadi payah sangat. Tu. Atau ni faktor yang kedua. Atau boleh jadi juga kerana umat Islam sekarang ni sentiasa dalam kesibukan dengan dunia. Bukan kesibukan dengan kitab, tak, kesibukan dengan dunia. Kesibukan mencari nafkah, mencari belanja hidup dia. Bangun pagi kelik gelap, bangun pagi kelik gelap. Tak ada masa nak mengaji. Dalam kesibukan. Ada masa pun sikit-sikit ya boleh tunggu isya ya kat rumah ya. Tu dalam kesibukan mencari nafkah hidup. Sehingga sibuk tu, kesibukan tu sehingga tidak ada masa. Allah berteruklah kita taksir dengan Tuhan. Sehingga tidak ada masa dan ruang, masa peluang, masa kosong untuk membaca, jadi untuk belajar dan mengkaji dalam kitab-kitab fiqh. Tak ada masa dua, masa peluang untuk nak membaca, nak belajar dan mengkaji dalam kitab-kitab fiqh. Kitab fiqh mana? Yang sifat kitab fiqh yang berhubung masalah ini, yang bersangkut paut dengan masalah ini, masalah muwafiq dan masbuk. Kitab fiqh yang bersangkut dengan bab muwafiq masbuk ni, tak ada kita nak pergi renung, pergi baca, pergi kaji, pergi dengar. Allahu Akbar. Allah teruknya. Pagi turun tubik. Petang kelik. Kalau dewasa gerak lagi dengar orang ngajar gerak sejik, kalau tak gerak pakai kelik berehat tu. Tu. Masa tak ada untuk nak belajar. Tu salah satu sebab boleh dia tak reti bab ni. Dan satu lagi ya, sebab tadi dengan sebab kita hok kecek masalah muwafiq masbuk dengan cara mudah tu, jadi payah sikit nak jumpa. Tu dianya. Habis itu dah. Nampak tak tu? Walau apa saja alasan tu dia kata. Walau apa saja alasan, walau apa-apa sebab sekalipun, alasan ni alasan yang menghalang sifat pada alasan. Alasan ni sebab. Walau apa-apa saja alasan dan sebab yang menghalang, yang menyekat akan umat Islam. Walau apa saja pun alasan dan sebab yang menyekat dan menghalang, menegak umat Islam, menghalang dari memahami masalah muwafiq dan masbuk. Walau alasan apa-apa pun dia kata, mereka tidak boleh membiarkan keadaan demikian berterusan. Itu dia kata. Mana alasan tu tak naik. Tu tak ada weh, kawan sibuk kerja. Tak naik. Alasan tu tak boleh terima. Tak boleh terima. Kawan tak ada kitab payahlah ni, kitab tua-tua aja. Payah pula meh. Tak boleh, tak terima alasan tu. Apa-apa saja alasan yang menghalangkan umat Islam, menghalang dari memahami, daripada mempelajari masalah muwafiq dan masbuk, maka mereka, kena maka ada molek kalau kira ibarat, maka mereka umat Islam tu tidak boleh, yakni haram, bukan tidak boleh makruh dah. Walau apa saja alasan yang menghalangkan umat Islam daripada memahami masalah muwafiq dan masbuk, walau beribu alasan sekalipun. Dia datang mari, aku tak ada ngaji kihning. Dia datang mari 1000 headphone, 100,000 headphone sekalipun, maka mereka tidak boleh, haram bagi mereka membiarkan, menghalak, melepaskan diri keadaan demikian berterusan, membiarkan, menghalakkan keadaan demikian itu. Apa keadaan demikian itu? Yakni keadaan tidak pandai hukum muwafiq dan masbuk. Yakni keadaan tidak pandai hukum muwafiq dan masbuk tu. Tak boleh mereka nak halak
halakkan keadaan tu, keadaan tak pandang hukum muwafiq masbuk tu berterusan, berpanjangan. Yang ada halak yang dipanjang gitu, tak reti, walaupun alasan tahu mana pun tak diterima alasan tu. Mereka tak boleh halak diri duduk dalam keadaan jahil bak ni. Malahan yakni bahkan menjadi tanggungjawab, menjadi tanggungjawab ni bebanan atau tanggungan. Itu tanggungjawab, nati orang panggil. Menjadi tanggungjawab, menjadi bebanan, tekanan dan tanggungan. Fardu'in. Tu tafsir makna tanggungan. Kerana tanggungjawab ni ya makna fardu'in dah tu. Tapi tanggungjawab ni dua, tanggungjawab sebagai fardu kifayah dan tanggungjawab sebagai fardu ain. Ya dua situ. Maka kita tafsirkan makna tanggungjawab tu je. Malahan menjadi tanggungjawab, menjadi satu tanggungan fardu ain. Apa fardu ain? Jadi wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wajib atas tiap-tiap mukallaf. Bukan kata fardu kifayah dak. Tanggungjawab sebagai fardu ain. Tanggungjawab ke atas mereka itu umat Islam sendiri tu. Wajib mereka kena memahami hukum ini, hukum muwafiq dan masbuk ni, kena faham hukum ni. Memahami dengan tepat, dengan lengkap, dengan meliputi. Kena reti. Alasan 1000 alasan sekalipun tak diterima. Tak boleh nama dah halak dalam keadaan tak reti itu bab ni. Kena tahu bab ni. Tu dia kata. Musa dia tolong tanggung alasan tu atas jalan sengkau baik. Ya, tapi dalam hal tu sengkau baik dah sekalipun, alasan tu tak boleh kita nak guna alasan untuk tak mengaji, tak boleh. Oi kawan tak ada mengaji, tak ada mengaji kerana duit tak ada. Oh, bukan alasan. Kawan tak ada mengaji kerana kena kerja. Oh, bukan alasan. Kawan tak ada ngaji pasal kena tolong orang tua. Tak ada alasan. Buku ni wajib fardu ain. Allah Ta'ala tak maksud dalam syarak dia dua je. Satunya jauh daripada orang jahil, yang kedua baru masuk Islam. Jauh daripada orang alim. Dan kedua baru masuk Islam. Dua tu je diberi uzur oleh syarak. Lain pada tu tak boleh, tak ada alasan untuk nak tinggal mengaji. Untuk tinggal mengaji. Nampak tu dah. Habis itu oleh yang sobek nak baca kitab baru dah. Kitab baru sebenarnya baca sepatah bahagian lah. Tapi kita baca tu nak jadi kitab baik ponok pula dah. Padahal ni kitab baru ni pada baca. Tapi dalam hal baca nak tahu maksud dengan cara halusi. Oleh syarak atik laki lagu mana. Sebab kata tidak boleh tu tahu mana. Tidak boleh tu kerana ni haram. Cuk. Tu. Oleh yang demikian, tengoklah apa gitu tu. Oleh yang demikian, saya musannaf ni dengan serba kekurangan, dengan segala kekurangan, dengan macam-macam kekurangan yang ada pada diri. Tu serba serbi, orang kata serba lagi serbi lagi. Tak kata serbi pun serba saja. Tu. Kalau kita kata ni binaan serbaguna. Serbaguna ni boleh guna macam-macam. Nak pakai akad anik pasang lah panggil. Tu. Kalau sabung serbaguna, sabung ni boleh pakai belakang, basuh pinggan boleh, basuh baju pun boleh. Serbaguna hak tu. Tapi Musannaf kata serba kekurangan, dengan macam-macam kekurangan. Saya ni dengan segala dan macam-macam kekurangan yang ada pada diri dan tenaga, tawaduk lah tu. Serba kekurangan dan tenaga atau kepada serba kekurangan tu. Oleh yang demikian, saya ni dengan serba kekurangan dan dengan tenaga yang dhaif ini, tenaga yang lemah ni, tenaga yang dhaif. Dalam hal tu punya kata, saya ni bukan orang alim sangat, bukan orang reti. Lepas tu Tuhan tak gerak. Dalam hal tu pun
Saya cuba menyusun risalah yang kecil ini. Cuba ni usaha. Saya usahakan menyusun risalah, menghimpunkan risalah yang kecil ini. Cuba-cuba nak himpun walaupun tuan reti sikit-sikit kodak-kodak pun terah-terah. Tu dia. Bagi percetakan kedua, bagi ni takluk kepada menyusunlah. Saya cuba menyusunkan bagi percetakan, bagi cetakan ni tobak kan pim kangที่2orang panggil. Untuk ni kali yang kedua dah ni ya cetak ni. Tu berarti sebelum pada ni ada sekali dah. Risalah belum pada ni tu hala sikit, hala lagi. Cak biru. Kalau kita ada masa dulu ya ada kulit nak biru-biru sikit. Tu hak tu risalah belum ada ni. Hak ni kulit bunga ni hak yang kedua dah. Tu pada hayat ada tambah sikit-sikit ya daripada dulu. Jadi pagi percetakan yang kedua, menyusun tu dengan diberi nama Masalah Muwafiq dan Masbuk. Kitab mudah-mudah. Nama kitab apa ni? Masalah Muwafiq dan Masbuk. Cok situ. Saya sangat-sangat berharap kepada ulama-ulama, kata. Saya sangat-sangat berharap, penuh harapan kepada ulama tutup guru, para guru, tutup guru, tutup lebah. Harap sangatlah agar ni bahasa kalau bahasa kitab panggil supaya, ilaknya supaya sangat-sangat berharap kepada ulama, para guru, haraplah supaya bahawa memberi teguran, memberi tunjuklah kalau nampak tak kena kau tegurlah, tunjukkanlah. Tu memberi teguran tu jika terdapat dalam risalah kecil ini, jika terjumpa, jika ternampak dalam risalah yang kecil ini terdapat kekurangan. Kalau ditemu kekurangan, apa makna kekurangan? Yakni tuturan dan ibarat yang tersalah. Makna gitu. Yakni tuturan dan ibarat yang tersalah. Kalau kecek pe betul mana salah, tak betul dengan murad ulama fiqh, tu kekurangan dah tu. Tu ataupun benda yang memberi kesamaran ataupun wahai tu kekurangan juga tu. Kalau terdapat dalam risalah kecil ini kekurangan dan kecacatan. Kekurangan dan kecacatan. Tu bila temu tolongkanlah betul. Tolong betul klik semula. Jika temu kita ni hak dapat tersalah. Tapi tak ada apa lah tu. Dan kepada Allah, jadi kepada Allah jualah. Dan kepada Allah jualah. Allah Azza wa Jalla jualah. Saya bermohon, saya minta, semoga memberi keberkatan di atas usaha yang kerdil ini. Usaha yang kerdil ni, usaha yang sedikit ini, tu yang kecil ini, usaha yang kecil, usaha yang sedikit ini, semoga memberi keberkatan, memberi bertambah manfaat lagi di atas usaha yang kerdil ini, yang sedikit ini. Tu manfaat sungguh kita dia. Siapa ke ini orang duk baca weh. Dekat kedai mana pun duk jual. Leh cara dia. Tapi orang duk baca, orang duk buat kaji, orang duk buat baca, berkat juga hak dia. Dan kitab ni juga banyak orang duk mengaji dengan saya dulu pun duk baca kau sejik. Kita duk perhati, dia baca sejik kitab ni. Dia ngajar kau sejik, ngajar orang kampung Al-Qadah, Muwafiq Masbuk. Tu dulu duk perhati, lama dah rung dulu lagi. Tu. Tapi lama tak ada baca. Maka dapat manfaat sungguh kitab dia. Masya Allah sungguh. Semoga memberi keberkatan di atas usaha yang kerdil ini. Allah terima dah doa dia. Allah terima doa dia dah. Al-Fakir ilallahi Hasan bin Ahmad. Hasan bin Ahmad. Fakir ilallah, yang sangat berhajat kepada Allah. Siapa dia? Hasan bin Ahmad. Kampung Tiung Dalam. Kampung Tiung Dalam. Tiung Dalam ni duk kawasan yang kata Kota Baru Kelantan. Dalam Kota Baru Merang Luang tu, hak Kelantan tu, Cangwat hak Kelantan dalam kota negeri Kelantan tu,
Kota Baru lah. Kalau biasa kita Tiyung ni tak silap ada masa duduk Mesir gitu pun kita ngajar juga sekali kitab ni. Lepas tu buat Malaysia pun ramai tanya tengok. Pia tak duduk kawasan tu, ya ada seorang dua wakil. Dia tak jauh. Tak sapa ke dalam Kedah sangat lagi, tapi dalam kawasan Kota Baru lah. Kota Baru. Dekat dengan jalan nak pergi kot. Jalan nak hadap pergi kot tu. Kot kawasan Maceh tu dah. Hadap kot Maceh kot ni. Tapi jalan dekat-dekat ni. Ini Kota Baru. Kelantan. Itu dia. Habis. Tiung dalam kampung dia. Tu. Habis itu ni pengarang, penyusun. Lepas tu kitab yang nakal-nakal tu seolah tu dia buat dengan cara mudah, tapi dia tak tinggal daripada kitab di belakang tu. Kita rojok ke dia Munyatul Musalli, Ta'limus Salat, Fiqhus Sunnah, Qacai Sabik, Fiqh ala Mazhabi bil Arba'ah, Fiqh mazhab Pak, Furuq Masail, I'anatul Talibin. Tu sebagai rojok ke dia buat kitab yang kecil ini. Kita boleh lah kalau kita nak buat ringkasan lagi, boleh terawak. Muhammad sebut ni patut we sebar-sebar. Sebar-sebarkan. Habis itu Allah padai lu. Padai lu. Sini dah. Pak mukadimah je. Kedudukan sembahyang dalam Islam sebagai permulaan kita dia. Habis itu dia nak mujahid. Kita tak payah mana li sebenarnya. Cuma kena faham depan tu. Banyak perkara kena dobitnya masalah dalam masalah muafiq dan masbuk semua tu. Hak ni boleh baca tebah. Kita ni kena belajar juga cara susun ni kelimah cara baru ni supaya tulisan baru. Kena belajar juga. Tu belajar untuk nak susun buat khutbah sendiri. Kena belajar belakang tu. Takkan nak baca kitab apa dia nak ambil naik khutbah, ambil kitab ke apa, ambil kitab Irsyadun Jawiyin ke tu. Atau kitab tazkirah ke. Hak tu buat ngajar dalam masjid boleh, tapi naik khutbah dia kena susun kalamnya masalah pula. Maka ni cara-cara dia. Kena boleh belakang. Cara tua pun kita panah, cara baru pun kita reti. Kodah-kodah tak apa dah. Kena reti kau. Habis itu kemudian kata kedudukan sembahyang dalam Islam sudah menjadi perkara yang lumrah. Tengok apa lumrah pula. Di kalangan masyarakat Islam tu apa makna lumrah? Kita duduk sekolah kita pun lumrah kita je. Apa satu selapis pula kalau nak terjemah kepada bahasa Melayu lagi tu gap. Sudah menjadi lumrah. Kebiasaan. Bukan. Lumrah tu dengar mai lama dah, tapi dia kena terjemah pula satu lagi. Kepada bahasa orang tua kampung boleh faham. Orang kampung tak faham lumrah tu. Kita tanya tengok, tak percaya. Agar tu tak faham agar tak ni. Agar tu tak faham. Kini pun tak faham. Nak dengar sedap saja ya. Ketebah tu kita baca gerong-gerong, oh sedapnya Mak Ding. Baca tebah. Allah bahasa dia jadi. Tak reti sabak orang kampung tu. Tanya dia, ketebah tu dia reti apa perkara dalam ketebah hak jadi banyak bahasa. Kita dalam zaman kini, kita kini tak reti kini. Tu Soleh kata kini kecap imolek sikit. Apa kini? Apa cik bukan tak faham. Nah, tu Soleh kata. Mau nak mengajar ke apa pun tak kena kira bahasa jadi banyak. Orang kampung ni. Ni kini kata. Tu kena kira pula. Tu je kena pandai kat situ.
Habis itu dah, kata dulu kemudian kata kedudukan sembahyang dalam Islam kita tu lebih lagi ke dah? Ada lagi. Alhamdulillah, tak apa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u, qalbin la yakhsha, wa 'amalin la yurfa'u, wa du'a'in la yustajab. Nas'aluka 'uluman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna ala ladha ashrafna وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا للتسام منا بالمصطفى الرسول نرجو بكل سود صلى وسلم ربي عليه عند ربي وآله وصحبه على فرش السبي والحمد لله حمدا كثيرا دائما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه ورضا عرشه ومداد كلماته ربنا ارفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكرنا وفكرنا وقربات لنا في ديننا وحالا كل انثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واغفرنا ربنا كل الديون ولا أن تأتينا رسلنا واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تمشى المصطفى إلى نعدل عنها والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.